Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama saya Afni di Kafapedia Channel. Adik-adik, hari ini topik ulang kaji kita adalah Islam dan Sains. Tapi sebelum itu, ayuh sama-sama kita tadah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Adik-adik, video kali ini ada 4 objektif yang utama. Yang pertama, video ini ingin menarik perhatian adik-adik bagaimana kita berfikir untuk menyedari kewujudan Allah. Objektif yang kedua adalah adik-adik boleh memerhatikan ciptaan alam dan cuba kaitkan ciptaan alam ini dengan kewujudan Allah, kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Objektif yang ketiga adalah adik-adik boleh membezakan antara kekuasaan ciptaan Allah dengan kemampuan manusia untuk mencipta. Di hujung video ini, adik-adik sekurang-kurangnya boleh menyatakan satu dalil nakli iaitu potongan ayat-ayat Al-Quran dan sekurang-kurangnya 3 dalil akli yang boleh membuktikan kewujudan Allah. Adik-adik, saya mohon adik-adik beri perhatian yang sepenuhnya. Sila fokus dari awal hingga hujung video. Baiklah, sebelum kita memulakan video ini dengan lebih lanjut, apa kata kita cari dan kenal pasti apakah kata-kata kunci yang terlibat dengan topik ini. Adik-adik, untuk topik kali ini, kita ada 3 kata kunci utama. Yang pertama, adik-adik mesti tahu apakah definisi ataupun maksud alam. Yang kedua, kata kuncinya adalah apakah contoh komposisi alam. Ataupun secara mudahnya, apakah ciptaan alam dalam alam yang adik boleh lihat. Yang ketiga, kata kuncinya adalah apakah fakta-fakta sains yang kita boleh kaitkan dengan kewujudan, kekuasaan dan kebesaran Allah melalui dalil-dalil nakli. Baiklah adik-adik, apakah yang adik faham dengan perkataan alam? Alam dari segi bahasanya, dari terjemahan kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, alam itu bermaksud antaranya adalah segala apa yang ada di bumi dan di langit. Itu adalah maksudnya alam. Ada orang panggil alam semesta. Sebabnya diluaskan, merangkumi daripada bumi hingga ke langit. Maka itu dikatakan alam semesta. Alam terbahagi kepada 2. 1, alam nyata. Kedua, alam ghaib. Alam nyata juga dikenali sebagai alam syahadah. Maksudnya saksi. Maksudnya alam yang boleh dilihat dengan mata dan boleh didengar dengan telinga. Baiklah adik-adik, untuk topik kali ini kita akan fokus hanya kepada alam nyata. Adik-adik, sebelum kita ketahui lebih lanjut apakah komposisi bumi yang ada di bumi dan di langit, suka saya peringatkan kenapa kita belajar topik ini. Kenapa kita kena ambil tahu macam mana kita nak sedar itu Allah itu wujud. Apabila kita mengaku yang kita ini adalah seorang Muslim, orang yang menganut agama Islam, maka wajiblah ke atas individu tersebut untuk percaya kepada Allah. Masih ingatkah apakah 6 perkara yang terkandung dalam rukun iman? Ya, rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Jadi, macam mana kita nak beriman dengan Allah ni? Macam mana kita nak percaya kepada Allah ni? Inilah salah satunya dengan meyakini Allah itu memang ada. Adik-adik yang disayangi sekalian, meh kita fikir sekejap. Okey, setiap barang ada pemunya, betul tak? Contoh, saya ada kereta, nampak tak? Kereta itu kepunyaan saya. Okey, saya ada mak ayah. Maksudnya kita ni kepunyaan mak ayah kita, betul tak? Jadi mak ayah kita ni kepunyaan siapa? Secara mudahnya mak ayah kita kepunyaan datuk nenek kita, betul tak? Jadi soalan yang seterusnya macam mana? Begitulah juga. Okey, setiap makhluk yang ada itu ada pemiliknya. Jadi siapakah pemiliknya? Pemilik kita adalah Allah. Okey,
Allah itu adalah pemilik kita. Kita semua kepunyaan Allah. Tak kiralah manusia ke, binatang ke, apa sahaja yang hidup di atas muka bumi ini, itu adalah Allah yang punya. Adik-adik, mari kita rujuk Al-Quran surah An-Naml ayat 60 yang bermaksud, bahkan siapakah yang telah mencipta langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit untuk kamu, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman, kebun-kebun yang menghijau subur dengan indahnya, yang kamu tidak dapat dan tidak berkuasa menumbuhkan pohon-pohonnya. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Tidak. Bahkan mereka yang musyrik itu adalah kaum yang menyeleweng dari kebenaran. Dalil nakli tadi juga disokong dalam ayat Al-Quran ataupun surah yang lain, iaitu surah Yasin ayat 33. Yang lebih kurang maksudnya, Allah telah menurunkan hujan di bumi yang gersang, lalu dari air hujan itu telah dikeluarkan biji-bijian. Lalu sumber biji-bijian itu menjadi sumber makanan manusia. Adik-adik faham tak apa yang ayat Al-Quran bagi tahu bumi gersang tu? Sebenarnya Allah bagi tahu bumi gersang tu maksudnya bumi pada asalnya memang tak ada apa-apa, kering kontang, tak ada air, tak ada apa kehidupan, tak ada apa benda pun. Adik-adik sila perhatikan ya di skrin. Kalau adik perasan atau adik nampak, di situ ada 5 gambar bumi mengikut umur. Okey, ini adalah penemuan saintis ya, yang mengatakan bahawa mengikut kajian, bumi pada asalnya memang kering kontang. Memang kering kontang, tidak ada apa-apa kehidupan pun. Yang ada hanyalah gas dan debu. Nampak tak fakta sains ini telah pun membenarkan ayat-ayat Al-Quran. Adik-adik tengok ya, saintis dari Jepun pun bertanya, pun muskil disebabkan kajian menemukan dan membuktikan bumi pada asalnya kering kontang. Saintis Jepun pun bertanya, dia pun muskil, datang daripada mana tu laut, air tu macam mana boleh terbentuk pula di bumi tu setelah sekian lama berjuta tahun bumi itu kering kontang. Demikianlah begitu adik-adik, bumi kita berevolusi ya, daripada bumi yang kering kontang tak ada apa, kemudian berevolusi ada ais, kemudian berevolusi lagi kepada ada era dinosaur, baru ada mula kehidupan. Kemudian ada lagi zaman ais, itu kali terakhir zaman ais, bumi diletupi dengan seluruh ais, dan akhirnya sehingga hari ini beginilah bumi kita yang sudah pun mempunyai pelbagai kehidupan dan kemajuan sains dan teknologi. Baiklah adik-adik, tadi kita dah tengok macam mana bumi berevolusi. Sekarang kita nak ajak adik-adik berfikir bagaimana pula kejadian ataupun ciptaan tumbuh-tumbuhan yang memberi manfaat kepada manusia. Adik-adik belajar sains kan? Tumbuh-tumbuhan dia mengalami proses fotosintesis, yang mana pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia dan kehidupan yang lain untuk bernafas. Bila kita bernafas, apa yang dihembuskan keluar? Gas karbon dioksida kan? Yang mana gas karbon dioksida itu diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk untuk menjalani proses fotosintesis. Begitulah saling melengkapi antara tumbuh-tumbuhan dan juga kehidupan yang bernyawa. Jom adik-adik kita sambung fikir lagi, kita sambung perhati lagi. Okey, ciptaan alam ni. Okey, bumi, tahukah adik-adik di teras bumi, bumi itu bulat kan? Di teras bumi tu, kalaulah kita boleh belah bumi ni dan perhatikan di tengah-tengah bumi tu ada cuba tengok gambar tu, ada liquid ataupun cecair, yang mana cecair ini sangatlah pekat, likat dan sangat panas. Okey, menurut kajian, suhu cecair yang berada di teras bumi itu, di tengah-tengah bumi itu, boleh mencecah suhu sehingga 4000 darjah Celsius.
Tahukah adik-adik, di kerak muka bumi itu terdiri daripada 71% air dan 95% daripadanya adalah laut. Dan sedarkah adik, dalam keadaan bumi kita yang bulat, yang di luarnya penuh dengan air, kemudian di teras bumi, di pusat bumi tu pun di tengah-tengahnya banyak juga cecair yang pekat, lagi panas. Pun begitu, bumi kita berputar selaju 1600 km per jam. Adik tahu kan sehari ada 24 jam. Tahukah adik dalam masa 24 jam tu sebenarnya bumi sedang berputar selaju 1600 km per jam. Tapi kita tak terhuyung-hayang pun kan. Kita relax je, steady je. Nak tahu apa kata Allah? Kenapa jadi macam tu? Ini dia. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 10 yang bermaksud, Ia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, dan Ia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayun-hayunkan kamu, dan Ia biarkan padanya berbagai jenis binatang, dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami menumbuhkan di bumi itu berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Betul kan dek? Adik duduklah kat ceruk mana sekalipun, cuba adik tengok keliling, tengok ke atas. Ada ke satu tiang, ada ke banyak tiang yang menongkat langit daripada bumi ke langit untuk stabilkan supaya bumi ni tak bergolek-golek, tak bergoncang-goncang, kita pun tak terhuyung-hayang. Cuba tengok, ada tak tiang di langit yang menongkat langit? Betul kan kata Allah macam dalam Al-Quran tu? Kalau kita tengok kan, kalau kita cuba perhatikan secara kasarnya, gunung-gunung kan dia tinggi macam tu atas permukaan je kan. Tapi tahukah adik, gunung-gunung sebenarnya dia ada akar di bawah mantle bumi. Gitu. Dia macam teori iceberg macam tu kan. Ais kita nampak bongkah di atas je, tapi di bawah pun dalam dia punya bongkah tu. Sama juga macam gunung. Itu dipanggil akar. Gitu. Dalam bidang sains, bidang geologi, teori isostasi ada menerangkan bagaimana gunung itu yang dikatakan sebagai pasak kepada bumi supaya bumi lebih stabil. Okey, cukup setakat itu dulu. Kita perhatikan apa yang ada di bumi. Sekarang jom kita tengok apa pula ciptaan Allah di langit. Boleh tak adik nyatakan apakah contoh ciptaan Allah di langit? Bila sebut langit, apa yang terlintas di fikiran adik? Ya, sudah pasti adanya bulan, ada matahari, bintang dan juga planet-planet kan? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi ada pertukaran malam dan siang. Okey, ada kapal-kapal boleh berlayar di laut dengan bawa benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian jugalah kejadian air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah, terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Banyak sebenarnya adik-adik Allah ceritakan macam-macam yang ciptaan ada di langit dalam Al-Quran, tapi antaranya adalah dari surah Al-An'am ayat 97. Allah kata apa? Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami, yakni Allah dan kerajaan Allah, kepada orang-orang yang mengetahui. Tahukah adik-adik kita sekarang berada di planet bumi? Kita adalah planet yang ketiga paling dekat dengan matahari daripada 9 planet yang ada. Tahukah adik-adik jarak dari bumi ke bulan adalah sejauh 384,000 kilometer? Bulan mengelilingi bumi, manakala bumi dan planet-planet yang lain mengelilingi matahari di atas orbit masing-masing. Seperti firman Allah dalam surah Yasin ayat 40,
Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarnya masing-masing. Adik-adik dapat sesuatu? Allah ciptakan bintang dan bulan sebagai panduan kepada pelaut ataupun pedagang-pedagang yang berlayar di laut pada waktu malam sebagai petunjuk jalan. Yang kedua, Allah jadikan kejadian siang dan malam. Macam mana berlaku kejadian siang dan malam tu? Kejadian siang dan malam adalah fenomena alam semula jadi. Okey, bumi dia mengelilingi matahari selama 1 tahun. Bumi mengambil masa selama 365 hari untuk melengkapkan satu putaran. Tapi bukan itu yang menyebabkan fenomena siang dan malam, tetapi oleh sebab putaran bulan yang mengelilingi bumi pada paksinya. Bumi ketika mengelilingi matahari, bulan juga mengelilingi bumi. Jadi ketika bumi dikelilingi bulan, ada yang sebahagian bumi terkena cahaya matahari dan ada yang tidak. Bila ada yang terkena cahaya matahari, itu jadinya siang. Jika tak kena cahaya matahari, itu kejadian malam. Selain daripada kejadian ataupun fenomena siang dan malam, ada juga kejadian 4 musim yang silih berganti. Ada musim panas, ada musim luruh, ada musim bunga dan ada musim sejuk. Jika fenomena kejadian siang dan malam disebabkan oleh bulan yang mengelilingi bumi, maka 4 musim ni, kejadian 4 musim disebabkan oleh bumi mengelilingi matahari. Isi adik tertanya-tanya kan, macam mana boleh terjadi kejadian 4 musim ni? Baiklah adik-adik, untuk pengetahuan adik-adik, ketika bumi mengelilingi matahari pada orbitnya, bumi itu kan dia menyengit sikit pada sudut 23.4 darjah. Bumi mengelilingi matahari dalam keadaan macam tu. Jadi bila dalam keadaan yang menyengit sedikit macam tu, makanya cahaya matahari yang terkena pada bahagian bumi tidak sama. Sebab itulah alam nyata boleh diperhatikan dengan panca indera, iaitu ciptaan yang boleh dilihat di langit dan di bumi. Contoh ciptaan di bumi adalah seperti bukit, gunung, laut, sungai, tumbuh-tumbuhan, haiwan, galian dan mineral. Contoh ciptaan di langit pula adalah seperti matahari, bulan, bintang, planet, awan, hujan, kejadian siang dan malam, kejadian 4 musim dan fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan. Dengan ciptaan yang agung lagi hebat seperti yang telah dinyatakan tadi, pasti ada kuasa yang lebih besar daripada manusia. Dengan bukti kekuasaan dan kebesaran ciptaan Allah di langit dan di bumi, maka benarlah Allah itu betul-betul wujud. Dan kita sebagai umat Islam wajib mempercayai dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahawa Allah itu memang wujud. Sekian dulu perkongsian hari ini. Sehingga berjumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Ma'assalamah. Assalamualaikum.